dengarkan kisah tentang perjalanan Kangen. Okay, bila kita nak buat bisnes ini, memang semua orang akan mula dari bawah, semua orang akan mula daripada 1A, baru dia naik jadi Sifu. Dia tak ada masuk terus jadi Sifu. Untuk itu kita ada seorang yang saya sangat segani, sangat hebat, dan beliau adalah seorang senior Sifu lah. Okay, untuk dia dah terkeluar kat sukan. So tak perlu masa lagi, saya berjumpa ada senior Sifu Kak Harjumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terutama sekali saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada organizer, terutama sekali Master Sifu Zahid dan Noli kerana memberi peluang kepada saya untuk share sedikit sebanyak pengalaman dalam membina bisnes ni. Ya. Perjalanan bisnes saya sebenarnya bermula daripada 2015, tapi Master Sifu Noli kata mulakan dengan sebelum bisnes. Okeylah. Sebelum ni sekarang ni saya dah pencen, ya. Sebelum saya pencen, basically saya bekerja di salah sebuah oil and gas company, ya. Sebagai salah seorang senior manager di sana, ya. That is my last position, ya. So my background actually saya lahir di Kelang. Ramai orang kata Sifu you tinggal lahir kat mana? Macam dengar macam Pahang, dengar kadang-kadang dengar macam Kedah. Jadi sebenarnya saya berasal daripada Kelang, orang lokal Kelang. Mak bapak pun daripada Kelang, ya. Jadi memang pure Kelang lah basically. Dan alhamdulillah dikurniakan anak, dah berkahwin, dikurniakan anak 6 orang, ya. Dan my background study dalam double degree computer science dengan mathematics, ya, daripada salah sebuah universiti di luar sana, ya. Dan kalau ikut perjalanan karier saya dalam kerja, ya, mula-mula memang saya bekerja sebagai computer scientist lah basically, kan. Dalam 10 tahun 12 tahun. Lepas tu saya pergi ke strategic planning, ya. Dan selepas strategic planning saya buat HR, human resource. Dan human resource ni basically saya punya background, saya pernah manage budget lebih daripada 2 bilion RM. Masa tu basically di HQ, ya. Dan manage lebih daripada 55,000 budget for employee, ya, di seluruh company, ya. Dan kemudian saya juga dalam strategic planning, di antara perkara-perkara yang kita tekankan dalam company ialah bagaimana kita nak meneruskan kira company tu grow walaupun dalam keadaan kesukaran, ya. Dan salah satu daripada perkara yang kita tekankan ialah kita fokus kepada leadership, ya. Yang itu nanti kita akan terangkan kenapa leadership is important dalam bisnes kita. Kalau kita nak maju dalam bisnes ni dengan kata orang tu lebih besar lagi, kita kena fokuskan pada leadership, ya. Kerana dalam bisnes ni sama ada kita suka ke tak suka, kebanyakan daripada mereka yang masuk dalam our organisation ialah mereka yang hanya ingin ada mesin kat rumah, ya. Jadi mereka suka pada mesin, tapi that's it for the family and also pada diri sendiri saja, kan. Jadinya kalau kita nak dapatkan satu bisnes yang grow, maksudnya grow dengan keadaan growing banyak, ya, dan cepat, kita kena fokuskan pada core team,
ya, yang itu is very important dalam kita punya organisation. Okay, that is basically sedikit banyak pengalaman saya sebelum join Kangen, ya. 2015 pertama kali saya dengar Kangen, ya, pertama kali saya dengar Kangen ialah di rumah Master Sifu Saiful Mualim, ya. Masa tu saya pergi melawat pasal saya sebagai senior officer untuk HR. Jadi salah satu daripada tugas kita ialah bila ada staff salah satu daripada keluarga staff ataupun staff tinggi meninggal, jadi kita pergi melawat rumah dia untuk kira representing the company lah kan, ya. Jadinya masa tu saya dengan beberapa orang kawan pergi ke rumah Master Saiful Mualim, rumah ayah dia di kampung. Dan bila sampai tu Master Saiful Mualim dia tak ada kat rumah. Dia dah sampai ke kubur, ya. Dia hantar ayah dia ke kubur. Tapi bila saya masuk dalam rumah dia, nampak pamphlet Kangen. Lepas tu okey, dia ni buat bisnes Kangen rupanya juga kan. Tapi tak adalah nak tanya kan pasal masa tu situation kita takkanlah kita menziarah orang yang satu event yang macam tu kita nak tanya pasal bisnes kan, it's not appropriate. Tapi habis kat situ je, ya. Sampai the second time saya dengar pasal Kangen bila isteri saya kata okey, jom kita pergi rumah Ros. Kenapa? Nak ambil air. Okey, lepas tu okeylah, masa lepas balik office tu kami pergi rumah Ros di Bangi dan ambil air. Tapi kali kedua masa tu saya selalu kalau ke office tu memang balik lambat kan. Jadinya bila orang rumah ajak pergi rumah Ros tu, dia rasa macam alamak, pergi lagi rumah. Jadinya kita pun kata okey, apa kata dia, isteri saya kata, Azhar kata, okey, why not kita beli mesin dia? Mesin? Ada mesin ke? And then berapa harga dia? Bila dengar tu macam pengsan kan. Apa nama mesin mahal macam tu? Rasa tak apa, jangan risau. Mesin ni memang best, dia punya dia memang untuk air yang kesihatan. Dan pada masa sama kita boleh buat duit daripada bisnes ni. Okey, lepas tu kami punya plan masa tu cuma nak dapatkan balik investment beli mesin. Itu sahaja plan kita. Jadinya kami pun share air, saya bawa pergi ke office, ya. Dengan naik LRT kira masuk 2 4 liter tu dalam beg. Lepas tu kat tangan pun sebelah-sebelah saya bawa naik LRT. Dan imagine masa tu parking pun lebih daripada 500 meter. Bila turun daripada LRT Ampang Park tu, berjalan pasal masa tu office saya ada di Empire Tower, jalan kaki lagi ke office. You can imagine, that is every day saya buat macam tu. Ya. Every day masa saya kerja. Jadinya memang sharing pada kawan-kawan tu memang saya buat masa kerja tu every day, ya. Dan alhamdulillah daripada situ dalam masa 4 bulan bila kita dah share air tu, kita dapat balik investment dari mesin, ya. Itu satu benda yang saya pun ramai juga orang nak air ni kan. Jadi lepas tu entah macam mana, ya, daripada perkongsian tu ada 3 event yang buatkan saya dan orang dengan Azhar decide untuk buat bisnes, ya. Pertama, event yang daripada kawan, ya, daripada kawan masa kita sekolah menengah, ya. Kawan ni masa saya baru balik daripada KL,
daripada kerti. Masa tu the last assignment sebelum di Empire Tower ialah di kerti, ya. Dan kawan-kawan masa tu dikumpulkan semua members daripada secondary school dulu dalam satu kumpulan WhatsApp. Jadi lepas tu pun okey, dalam satu daripada message yang diorang share tu, diorang kata doakan untuk dia ni. Kalau selalu kau doakan macam ni ada something yang mungkin apa ni, serius kan. Lepas tu saya pun bagi message kat dia. Saya kata, okey, apa jadi dengan kau? Aku tak tahu lah Kahar. Daripada aku, doktor kata ada sakit, tapi dia orang cari-cari tak jumpa lah dia punya apa, tak boleh confirm sakit apa. Ya, dan dia telah mengalami sakit tu selama lebih daripada 2 tahun. Ya. And then saya pun kata, okay, aku tak tahu, orang kata air ni bagus, nanti hari weekend ni aku datang rumah kau bagi air. So dia kata, malam ni aku datang rumah kau boleh tak? Aku balik lambat, kau nak datang rumah aku lepas pukul 10 lah malam. Okay, aku datang pukul 10. Dia pun datang pukul 10 malam. And then kawan saya ni memang dia naik bila sampai tu dia memang dah tak boleh drive lebih daripada 6 bulan, ya. Dan dia ada 3 restoran. Daripada 3 restoran tu 2 dah tutup, tinggal 1 je. Ya, pasal dia dah tak boleh manage, ya, restoran dia. And then masa dia turun daripada kereta tu, dia pakai tongkat dan dia kata, Kahang, kau kena pimpin tangan aku. Kalau tak aku boleh jatuh, dia kata. Kita pun pimpin tangan dia, dan masa nak pelan-pelan lah jalan kan sampai ke rumah, ke bendul pintu tu, kasut dia kena buka. Isteri dia tak bukakan kasut dia, kasut yang ada tali tu. Pasal kalau tak guna tali dia macam senang tanggal kan. Jadinya lepas tu kita pun angkatkan kaki dia naik ke atas bendul rumah tu, baru dia masuk rumah. And then kita pun bagilah penerangan macam pro lah sikit masa tu, walaupun kita tak tahu sangat banyak air ni kan. Jadinya dia pun lepas tu bagi air kat dia. Lepas 2 hari kawan-kawan telefon, dia kata, Kahar, aku nak kau bagi air yang kau bagi kat dia ni. Kenapa pula? Kau tahu tak, dia dah tak pakai tongkat. So dalam masa 2 hari tu dia dah tak pakai tongkat dah, ya. Dan lepas tu 2 hari lepas tu saya pun kami ambil keputusan untuk datang rumah dia. Dan masa tu bila kami sampai tu memang dia dah tak pakai tongkat, dan isteri dia beritahu yang dia ni dah boleh drive kereta dalam masa 4 hari. Dan itu yang terkejut lah kan, kita pun terkejut bila tengok keadaan dia masuk dalam rumah masa tu, rasa macam tak percaya benda tu jadi. Jadi dia panjang cerita ni sebenarnya. Dengan isteri dia pun tak berapa sihat sebenarnya, dengan kakak ipar dia tak berapa sihat. Jadinya semua tu minum air, dan alhamdulillah memang nampakkan kesan yang positif lah daripada minum air tu, ya. Itu kes yang pertama sekali. Rupanya doktor kata kawan kita yang buatkan kita rasa sedih dan gembira tu kerana rupanya ada cerita yang dia tak beritahu cerita kat kita. Isteri dia kata for the past 6 bulan dia orang ni tak boleh nak tidur nyenyak. Pasal husband dia ni bila malam setiap 1 jam dia akan kejutkan isteri dia untuk urut badan dia. Dan urutan tu tak boleh terlampau kuat, dan tak boleh terlampau lemah. Kalau kuat sangat sakit, kalau lemah dia tak rasa apa-apa. Jadinya imagine 6 bulan they have been living like that in the house. Ya. Begitulah setiap malam sampai besok pagi. Dan yang itu membuatkan bukannya husband saja tak sihat, isteri dia pun tak berapa sihat, ya. Jadinya kerana tak cukup tidur lah, dan tak cukup rehat. Pasal business restoran ni very demanding kan. You all, siapa yang ada business restoran memang tahu kan. Dan itu kes yang pertama. Kes yang kedua juga daripada same group,
ada seorang lagi kawan, saya pun bagi tahu kawan tadi tu, betul kawan kita ni seorang lagi pun tak bersihat kan? Dah aku dah sihat, aku lupa dia kata. Lepas tu kami pun pergi sama-sama pergi ke rumah kawan seorang lagi. Bila kami sampai tu rumah dia, kita memang tengok badan dia memang sembab, the whole body sembab. Dia sembab apa, badan dia sebab tu disebabkan ada water retention dan terjadi selepas dia ada ada pasang stenting kat dia punya jantung. Jadi itu yang terjadi pada dia. Dan dia ni bawa student pergi sekolah, dan statement yang saya ingat lagi masa tu, dia kata dia dah 6 bulan tak boleh bawa student pergi ke sekolah, hantar budak-budak sekolah. Dia kata tak kisahlah, aku tak kisah apa nak jadi dengan budak-budak tu, biarlah dia orang naik apa-apa yang ada, aku dah sakit macam ni, something like that lah dia kata kan. And then lepas tu pendekkan cerita bagi air, yang itu pun dalam masa 4 hari dah boleh drive kereta, dah boleh teruskan kehidupan dia sebagai bawa student pergi sekolah. Dan itu kes yang kedua. Dan kes yang ketiga, ya, yang membuat the first sale machine yang saya dapat, ya, akibat daripada saya bawa air dari hari-hari ke office, ya, alhamdulillah lebih daripada 6 biji mesin dapat jual. Tapi yang paling saya tak lupa, yang pertama sekali, saya ada kira bawa bagi air pada seorang kawan. Kira kawan ni kita orang makan sama-sama tengah hari, tapi bagi je air kat dia. Lepas 2 minggu dia berkata, "Kak, air tu boleh tak, mesin tu boleh tak aku beli dengan credit card?" Boleh aja credit card, dia kata. Tapi aku tak ada credit card CIMB dengan yang lain, aku ada Maybank aja. Tak apalah, kau pasang kat rumah aku weekend ni, tapi kau pasang kat Ketih. Okeylah, tak apa, kita pun hantar, ya. Dan dipendekkan cerita, rupanya dia ni ada arthritis kat tangan. Kira arthritis dia ni kira tak common sangat. Dia kira daripada keturunan, ya. Kerana dalam keluarga dia ada beberapa orang yang dapat sakit macam tu, dan mak bapak dia pun tak silap, one of the parents memang kena sakit tu. Dan tiap-tiap bulan dia kena balik ke Indonesia untuk dapatkan, dia ni expat daripada Indonesia, untuk dapatkan ubat dan prescription daripada doktor. Dan semenjak minum dalam masa 2 minggu tu, dia dah tak sakit lagi kat tangan dia, kat jari, kat dia punya kat dia punya sendi-sendi dia. Lepas tu dia kata, itu yang buatkan daripada 3 kes ni yang buatkan saya kata, berbaloi juga bisnes ni kalau kita buat kan. Dan semenjak tu memang saya dengan orang rumah pun memang kita orang share air banyak-banyak pada orang, ya. Tapi taklah sebanyak macam Master Sifu Noli dengan Zahid sampai 1000 botol sebulan kan. Kita dalam 200-300 bulan aja kita hantar, ya, kita share. Itulah yang menyebabkan saya dengan orang rumah decided untuk sharing air banyak-banyak pada orang, tapi tak ada berniat untuk pergi ke level 2A, 3A, 4A, 5A. Benda tu automatik aja. Bila kita buat bisnes, suka ke tak suka, dia akan jadi, ya. Dan satu lagi benda yang kami buat ialah kami pergi ke event. Ya, bila dah pergi event tu, alhamdulillah, dari event tu kita dapat bigger picture on the business, dan kami decided untuk continue sharing air pada ramai kawan, dan finally selepas rasanya dalam setahun lebih kami dah dapat 5A, ya. Tapi lepas tu kami decide 2016 kalau tak silap kami pergi ke dah dapat 5A. Lepas tu
kami decided untuk pergi ke bawa family pergi ke US. Ya. Kami bercuti lebih kurang sebulan daripada bisnes. Bawa family ke US, kami pergi ke Niagara Falls, New York, lepas tu pergi ke Ohio where our son masa tu belajar, ya. Lepas tu pergi ke Florida, dan di Florida kami pergi ke tengok ikan whales tu kan. So killer whales di SeaWorld. And then pergi melawat ladang limau. So those are the things yang kami buat masa kat sana, dan we have fun lah bila kami satu keluarga pergi dengan daripada bisnes, ya. Dan itulah the beauty of this Kangen business, ya, di mana kita boleh rehat sekejap, tapi lepas tu bila kita balik kembali lagi, kita punya pangkat tu tidak akan diturunkan, ya. Kita akan berada di pangkat yang di mana kita tinggalkan bisnes masa tu. Dan kesilapan kami dalam buat bisnes ni, walaupun ada benda tu dalam dalam bisnes Kangen, ya, I hope everybody will not repeat the same mistake as apa yang kami buat. Daripada cuti yang sebulan tu, end up kami rehat lebih kurang lah, rehat betul-betul daripada bisnes 2 tahun. Ya, 2 tahun kami cuti, ya. Tapi kami masih lagi tak lupa pergi ke function. Yang itu kami do it right lah rasanya. Pasal kalau selalunya kalau kita tengok orang yang rehat untuk lama begitu, dia akan rehat selama-lamanya, lepas tu kan dia tak akan bangkit balik, ya. Okay, so itulah sedikit sebanyak daripada Kangen business ni. Alhamdulillah sekarang ni kami dengan tim, ya, tim kami ni juara Kangen. InsyaAllah our target is for akhir tahun ni untuk 6A2. Itu kami punya target, dan that is the base target yang kita nak capai as a team. Dan I would like to thank terima kasih kepada tim saya, ya, yang terdiri daripada beberapa orang kira insya-Allah jadi future Sifu and Master Sifu, ya. Dan insya-Allah jom kita do it, let us do it, let us make it happen. Kita dah start betul in early 2022 sampai akhir tahun dan seterusnya, let us do it right. Itu yang basically yang kami nak target for this year. Okay, so that is basically our plan untuk this year and next year, yeah. Okay, my background in HR beri saya banyak banyak snapshot ataupun boleh tengok basically what and where future jobs going to be, ya. Kita tengok apa yang jadi masa pandemik kan, masa PKP. Kita tengok saya jumpa dengan beberapa orang prospek, ya. Ada yang sampai merasa macam dia nak bunuh diri, ya. Ada yang sampai rasa macam they really need somebody to talk to, pasal masa tu kena tinggal dengan the other half, ya. Anak kecil-kecil lagi, ya. Sampai rasa macam that is the end of the world bagi dia, ya. Tapi alhamdulillah daripada bisnes ni, daripada air yang kita share daripada dia, alhamdulillah dia tak jadi buat macam tu, ya. Kita akan jumpa beberapa ramai orang. Kalau kita jumpa dengan ramai orang, ya, macam-macam cerita kita akan jumpa, ya. Dan daripada bisnes ni yang bagusnya bagi saya lah, ya, saya punya motto pasal bisnes ni ataupun tagline pasal bisnes ni ialah produk hebat, ya,
duit lebat, kesihatan 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 tepat, ya, dan akhirnya kita kata talk about pahala berat. Ya, pasal apa? Inilah satu-satunya bisnes yang kita boleh buat bisnes dan pada masa yang sama kita dapat kesihatan, dan pada masa yang sama kita boleh buat infak. Ya. So yang penting ya bila kita buat bisnes ni, kita jangan sangat, macam mana nak kata, dia ada bipolar sikit lah kan. Ada setengah dalam bisnes ni, bila kita share air, ya, yang penting sekali jangan kita mengharapkan balasan daripada manusia. Itu yang penting. It's not easy, I know it's not easy. Mengarutlah Kak ni bila cakap macam tu kan. Tapi that is basically kita punya mindset. Ya. Pasal apa? Bila kita ada konsep macam tu, kita tak akan rasa sedih kalau tiba-tiba orang tu kata aku tak suka air ni lah. Ya. Aku dah try air ni tapi tak ada efek apa-apa. Ya. Ataupun ada yang beli ambil air daripada kita, beli mesin dengan orang lain. It happen, ya. Ada juga kes yang beli air, dapat air, lepas tu continue minta air daripada kita. Tak apa, doesn't matter. It is okay to be untuk buat macam tu. Yang pentingnya kita always percaya kepada rezeki. Insya-Allah yang bahagian tu Allah akan bagi rezeki tu di akhirat nanti. Itu yang saya percaya. Yang kedua, pada masa sama, ya, bila kita infak kepada ramai orang, insya-Allah, ya, akan ada, Allah akan balas kat dunia juga. Ya, dan balasan dia bukannya sahaja daripada segi wang ringgit, kadang-kadang kesihatan. Kalau dia bagi kesihatan kita baik sekarang ni pun, alhamdulillah, kan. Itu salah satu daripada perkara yang lebih important, ya. So kita boleh nampak macam kita jumpa, ya, ada orang yang in our team, ya, duit ada tapi kesihatan tak ada. Tapi bila kita kenalkan air ni, alhamdulillah, bila walaupun mula-mula tu nampak macam tak percaya, mula-mula nampak macam hilang semangat, bila alhamdulillah dah kesihatan dah cantik, dah bagus, dia terus immediately beli mesin. Pasal bagi dia kesihatan lebih important daripada duit. Ya. Dan mereka ni lebih appreciate kerana kesihatan, dia dah rasa kan macam mana kesihatan yang tak bagus tu efek dia orang punya life kan. Ya. Okey. Itu yang pertama. Buat bisnes tapi bila kita share air, jangan mengharapkan balasan, ya, daripada orang yang kita bagi air. Kerana bila kita belajar daripada Dr. Lawrence, dia kata kita give, kita dapat balik daripada other sources, ya, daripada lain arah, ya. Itu yang kita akan dapat, insya-Allah, ya. Nombor 2, ya, fokus, ya, fokus on your dream, ya. What is the reason why you are doing this business? Ya. Kalau kita tanya dengan ramai orang, ya, you all akan ada different focus, different dream, ya. My dream, the first one is saya nak ada businesses untuk anak-anak semua, ya. Alhamdulillah saya dah ada account, setiap anak saya yang 6 orang tu, kecuali seorang lah, pasal yang seorang tu tak sampai lagi 18 tahun kan, dah ada account daripada bisnes, ya. 2 orang 4A, ya. Seorang insya-Allah akan go to 5A sebulan 2 lagi, ya. Hopefully dia boleh pergi ke 6A2 lepas ni, ya. Lepas tu dah lebih masa okey. Lagi 4 minit lagi, 4 minit lagi. Bagi masa untuk wrap up lah, Sifu. Okay. Okay. Alright. Lepas tu satu lagi fokus ialah focus on your you punya apa yang nak capai,
Ya. Kalau katalah you nak capai tahun ni 6A2 ataupun 6A ataupun 4A ataupun 5A, do everything that you can untuk dapatkan achievement yang tu. Ya, jangan sampai kita short change kita punya kejayaan kerana kita rasa macam kita tak boleh nak achieve. You just do it, ya, and focus on this. Banyak opportunity kat luar sana. Jangan kita senang mata kita nak green, nak kata orang tu nak capai semua benda. Business Kangen is the best. Business Kangen is, insya-Allah boleh capai your dream. Business Kangen is the way to go, ya. And Business Kangen is the future. Okay, itu sahaja pada hari ini sharing saya. Hopefully semua dapat manfaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada si fukaha kita.